Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Puan Zuzana binti Zulkafli. Ini pembantu saya, Suzianti, dan juga ini Nur Asma, pembantu saya. Saya dijemput oleh Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Kelantan untuk membuat projek ataupun domain DIY, iaitu kemahiran yang sangat bagus untuk wanita-wanita berpantang yang dia boleh buat sendiri di rumah. Jadi tak perlu pembantu rumah ataupun sesiapa sahaja. Maksudnya program DIY ini adalah khusus untuk kerja yang kita boleh buat sendiri di rumah. Jadi di sini pada hari ini kita akan buat program DIY untuk masakan nasi berpantang, iaitu daun lemuni. Itu daun lemuni ini sangat bagus khasiatnya untuk luka-luka, jahitan dan juga untuk melancarkan darah untuk ibu-ibu selepas melahirkan. Dan juga kita akan buat satu resepi, iaitu resepi ikan dan juga ayam yang disalut ataupun diperap dengan serbuk manjagani. Jadi di sini saya telah sediakan beberapa hasilnya. Jadi saya akan mulakan dulu dengan nasi lemuni. Nasi lemuni ni dia perlukan bawang merah, bawang putih halia yang telah dicincang halus, ditumis dengan herba-herba iaitu kulit kayu manis, bunga lawang, dan juga lada hitam dan juga halba. Ditumis penuhnya, kemudian dimasukkan di dalam periuk dan dimasukkan beras. Masukkan beras seperti beras yang telah ada di dalam ni. Kemudian daun lemuni ini caranya ialah ambil daun sehelai-sehelai, dipatahkan, kemudian di blender dan juga ditapis airnya seperti ini. Ditapis air dia seperti ini. Dan setelah dimasukkan beras, dimasukkan apa semua, tuang air di dalam ni, kemudian letakkan daun pandan dan biarkan dia mendidih sehingga dia kering dan dikacau seperti biasa. Perlu diketahui bahawa nasi lemuni ini sangat popular di luar-luar Malaysia, contohnya di negara-negara Middle East ataupun di negara-negara Arab, Mesir, Jordan, kerana ia adalah rawatan yang paling terbaik untuk ibu-ibu selepas melahirkan. Jadi saya berkongsi ilmu ini kerana ini adalah salah satu herba yang banyak terdapat di negara Malaysia. Dan daun lemuni ini sebenarnya terdapat 3 jenis, iaitu lemuni hitam, lemuni putih dan juga lemuni hijau. Ini adalah lemuni hitam. Ada juga lemuni putih dan juga lemuni hijau. Lemuni hitam ni caranya kita tak perlu guna banyak. Jika banyak ditakuti bahawa kita akan rasa mabuk selepas makan. Bagi orang yang tidak berpantang, kita boleh tambah santan. Untuk masakan ini kita boleh tambah santan. Tetapi bagi orang yang berpantang tidak perlu tambah santan, hanya cukup dengan gunakan air lemuni yang telah dikisar sahaja. Jadi seterusnya masa dalam setengah jam untuk masak. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan untuk wrap ataupun perap ikan dan juga ayam dari menggunakan serbuk manjagani. Jadi kenapa kita menggunakan serbuk manjagani? Di sini ialah sebab selalunya ibu-ibu muda pada zaman ini, tambahan pula waktu-waktu COVID ni, jadi kita memang agak susah untuk memakan manjagani ataupun makan serbuk-serbuk jamu semasa lepas melahirkan. Jadi cara yang terbaik yang selalu saya lakukan untuk pelanggan-pelanggan berpantang saya ialah di dalam masakan mereka tersebut, kita masukkan sedikit jamu-jamu untuk dijadikan bahan makanan. Jadi secara tak langsung dia makan terus herba-herba yang terpilih untuk ibu bersalin tersebut. Jadi dalam masa yang sama, pembaikan yang terjadi pada dirinya adalah secara semula jadi. Dan di sini bahawa ikan ni selalunya kita bungkus dengan daun pisang, tetapi hari ini kita akan bungkus dengan daun temu ataupun temu lawak. Temu ni pun terbahagi kepada beberapa jenis. Ada temu lawak, temu pauh, temu ering, dan juga ada ceko, temu yang biasa, temu putih, temu hitam, semua ada. Jadi selalunya kita guna dengan daun pandan ataupun daun pisang. Tapi hari ini kita akan balut ayam dan juga ikan ni dengan daun temu. Bila daun temu ni, maka dia punya khasiat akan berlipat kali ganda. Dan di-wrap pula dengan rempah ratus, dan salah satu rempah ratus adalah manjagani. Jadi bila ibu-ibu makan tiap-tiap hari, maka dia tidak perlu makan jamu pun tak apa. Maka dalam pemakanan dia selama 3 hari, makan setiap hari 3 kali,
untuk makan nasi tu, maka dah ada dah jamu-jamu yang diperlukan untuk badan. Jadi di sini saya punya pembantu akan tunjukkan nanti cara-cara masakan. Sisi tunjuk. Mula-mula kita panaskan minyak dahulu. Kalau boleh gunakan minyak olive oil Jangan guna minyak sebarangan untuk ibu yang selepas melahirkan. Okey, tumis bawang merah, bawang putih halia. Okey. Jadi kalau boleh bawang merah, bawang putih halia ni kita memang letak ekstra. Tumisnya adalah tujuan untuk nasi lemuni ini. Jadi kita put ekstra supaya kita letak ekstra supaya bawang merah, bawang putih halia ni pun memang bagus untuk kesembuhan dalaman. Jadi apabila kita akan letakkan herba-herba iaitu kulit kayu manis, bunga lawang, pelaga. Jadi perlu diketahui bahawa kalau kita menggunakan herba-herba yang terpilih ni, kita kena tahu bahawa yang mana kita perlu gunakan biji, yang mana kita perlukan sarungnya. Contohnya buah pelaga. Buah pelaga ni kalau kita masak untuk masakan, kita perlu buang dia punya sarung. Kita perlu ambil biji di dalam. Jadi ditakuti kalau sarung ni hancur di dalam masakan, akan mengalami masalah sakit perut cirit-birit. Begitu juga dengan bunga lawang. Bunga lawang ni pula terbalik. Kita perlu ambil sarung. Biji di dalam kita perlu buang. Ditakuti kalau biji di dalam kita termakan, hancur di dalam makanan, sama juga akan mengalami masalah sakit perut cirit-birit. Okey, jadi kalau kita masak untuk ibu-ibu yang sedang berpantang, ditakuti bila dia sakit perut, maka baby pun akan sakit perut sekali ya. Dan letak sedikit lada hitam. Letak sikit lada hitam dan juga halba. Sedikit halba untuk mewangikan masakan tersebut. Jadi kita renes sehingga dia naik ni ada bau, kemudian dia garing, kemudian kita masukkan di dalam periuk, dan selepas itu kita masukkan air lemuni lemuni. Okey, dah pun hampir ni, jadi kita masukkan di dalam ni. Okey. Okey, tutup. Okey. Okey. Okey dah. Okey. Apabila kita dah masuk, pastikan kita kacau bagi dia sebati. Kita kacau. Dan kita masukkan air lemuni yang telah dikisar. Dan kita letakkan daun pandan, sedikit garam untuk perasa, sikit lagi air. Okay. Dan kita onkan. Okey, alright. Jadi berikutnya kita tunjukkan cara-cara untuk wrap ikan dan juga ayam. Untuk okey, jumpa ayam. Wrapkan dulu ayam. Okey. Jadi ini adalah bawang merah, bawang putih halia yang telah dikisar.
yang telah kita letakkan kunyit. Juga kita masukkan sedikit kunyit hitam, sedikit kunyit hitam yang mempunyai khasiat yang sangat bagus untuk ibu selepas melahirkan. Okey. Right, Suzy. Okey. Wrap. Jadi ayam ni di wrap. Kalau nak buang dia punya kulit pun boleh juga, kalau tak buang pun boleh juga. Kalau ayam tu ayam kampung tak perlu buang kulit. Bagi saya minyak. Jadi selalunya kalau sebelum kita guna pembakar tu kita letak minyak dulu supaya nanti bila kita bakar tu dia tidak melekat. Okey, kita letakkan, taburkan serbuk manjakani dan juga beberapa serbuk yang tertunjuk sini bahawa ini adalah serbuk manjakani dan juga terdapat beberapa serbuk lain rempah ratus yang ada di dalam ni. Maka packaging ni memang kita dah siap campuran ni yang khusus untuk ibu bersalin. Okey. Dan kita wrap dengan daun pandan dahulu. Wrap dengan daun pandan. Okey. Okey. Ambil, okey. Jadi di sini sepatutnya ayam ni kita wrapkan semalaman. Jadi kalau besok nak masak, hari ni baru kita kalau besok nak masak, maksudnya malam sebelum tu kita kena wrap supaya dia jadi lebih sedap. Okey. Dan kita letakkan di dalam pembakar ikan dan kita akan wrap ikan semula. Sama juga ditabur, digaul. Di sini ada kulit kayu manis. Apa Suzy? Kulit kayu manis, bunga lawang, lagi halia. Halia kita selalu guna kalau untuk berpantang ni, memang kita selalu guna halia adalah halia bentung. Halia bentung ni kalau untuk orang berpantang adalah yang terbaik. Jadi halia biasa pun boleh guna juga, tetapi halia bentung ni adalah untuk buang angin dan juga penyembuhan dalaman tu lagi cepat. Okey, kemudian kita wrapkan dengan rempah ratus, jamu-jamu yang terpilih dan juga lebihkan apa pun di dalam masakan untuk orang berpantang ni, kita lebihkan manjakani. Jadi di sini kita hari ni yang ikan ni kita wrap dengan daun cekor, daun cekor supaya kita dapat rasa nanti perbezaan dia daun cekor dan juga daun pandan. Okey. Jadi kita wrap dan kita bakar sekali. Selalunya kalau ibu yang berpantang ni, satu ekor ikan ni untuk satu dish makan. Okey, jadi kita letak di sini dan kita bakar dengan api yang sederhana, bukan api yang besar, dengan api yang sederhana. Kalau dengan api yang besar mungkin dia cepat masak, dia cepat kering, tetapi bahagian dalamnya tak masak. Api yang paling kecil Okey, dan kita biarkan dalam masa setengah jam untuk masak, dan berikutnya adalah nasi pun kita akan biarkan dalam masa setengah jam untuk masak. Jadi untuk sesi masakan ini sahaja nasi lemun ni.
ikan dan juga ayam berempah manjagani. Jadi ada soalan yang perlu saya ada pertanyaan apa-apa sebelum saya pergi kepada segmen yang berikutnya, iaitu perubatan herba ataupun daun-daun herba. Tengok, ada soalan? Atau saya teruskan dengan perubatan herba. Jadi saya teruskan dengan perubatan herba ya. Saya teruskan dengan perubatan herba. Di meja ni dah terdapat beberapa herba yang telah kami siapkan untuk pengetahuan bersama. Jadi musim-musim COVID, musim-musim PKP ni, jadi pelanggan-pelanggan ataupun ibu-ibu yang melahirkan, sama ada melahirkan secara normal ataupun secara cesarean ataupun mengandung keguguran ni, adalah pokok beko. Pokok beko dipanggil sebagai pokok ketua kampung di Greek ya, dan dia banyak kegunaannya. Beko-beko ni daunnya dijadikan dibuang kulit dan juga untuk kurangkan rasa pahit. Buahnya memang sangat baik untuk masalah sakit kepala dan juga angin meroyan. Jadi buahnya, ini adalah daunnya, buahnya. Jadi untuk kegunaan daun beko ni, kalau boleh kita guna, bila kita petik di kalau kita petik di hutan ataupun di tempat-tempat herba, kita simpan. Okey, berikutnya ialah pokok remunggal ataupun pokok kelo, ataupun dalam bahasa saintifiknya adalah pokok moringa. Pokok moringa ni memang sangat dikenali. Ia sangat popular untuk di India dan juga orang-orang India di Malaysia, bahawa pokok kelo ni memang antaranya adalah extension of life, maksudnya penyambung nyawa, dikatakan oleh orang-orang India. Jadi pokok kelo ni dia ada resepi dia yang tersendiri. Jikalau kita kurang susu ibu ataupun susu badan kurang, tak keluar, terutama ibu-ibu yang baru melahirkan anak yang pertama, makanya kita akan ambil daun-daun ni semua, kita akan ambil, kemudian kita rebus dengan bawang merah, bawang putih halia, rebus dengan air sahaja tanpa minyak, dan kita rebus sehingga mendidih. Kita blend, jangan terlalu banyak air, kita blend dan jadikan dia seperti sup ataupun mushroom soup macam tu. Boleh ditambah juga dengan sedikit serbuk asparagus supaya jadi lebih sedap. Insya-Allah kebanyakan ibu-ibu yang telah mengamalkan petua ni, susu ibu memang sangat banyak dan sangat mencukupi, terutamanya kalau ibu yang melahirkan anak lelaki, perlukan susu yang sangat banyak. Okey, berikut, selain daripada tu, dia memang banyaklah rawatan. Pokok kelo ni banyak untuk rawatan kanser, ada ketumbuhan, masalah panas dalam badan, luka, jahitan tak baik. Kalau untuk ibu yang cesarean tu ataupun pembedahan tu memang bagus. Atau luka yang tak baik, susah nak baik, jadi bagus pokok kelo ni. Berikut ialah pokok ulat bulu. Pokok ulat bulu tu nama pun macam seram je. Saya pun bila tengok dia punya badan dia macam seperti ulat bulu. Dia ni ada berbulu-bulu badannya. Okey, ini bagusnya ialah dia kalau ada saluran jantung yang tersumbat, kalau direbus, dijadikan sebagai sayur, memang dia jadikan amalan, ia memang bagus untuk melancarkan peredaran darah, kolesterol, darah pekat, minyak yang berlebihan, kelenjar. Makanya ada banyak badan, setengah orang ni mempunyai badan yang banyak lymph node yang kita tak tahu muncul daripada mana. Jadi dengan menjadikan amalan rebus pokok ulat bulu ini dimakan sebagai masakan di dalam makanan nasi semua, insya-Allah ia boleh membantu. Okey. Ya. Betul ke kunyit dan halia perlu dielakkan semasa anak kuning? Okey. Ada satu soalan, perlu ke kunyit dan halia perlu dielakkan semasa anak yang dilahirkan tu ada jaundice? Okey. Jaundice ni sebenarnya dalam bahasa Melayu dia adalah kuning lah. Jaundice ni adalah satu common sekarang, yang biasa. Jadi tidak ada, kurang sangat orang yang lahirkan anak yang tidak ada masalah jaundice. Jadi untuk penggunaan halia dan juga kunyit ni boleh, tetapi dikurangkan. Jadi sebab halia tu fungsi dia memanaskan badan. Kunyit pula dia kuning, dia berwarna kuning secara alami, secara semula jadi. Ditakuti.
ia akan menyebabkan kuning baby tu bertambah-tambah, kecuali kalau ibu tu tidak menyusukan anak atau menyusukan baby. Dia boleh makan seperti biasa. Kalau dia menyusukan fully, sepenuhnya menyusukan ibu, menyusukan baby tu, penyusuan ibu, maksudnya dia perlu kurangkan. Bermaksud kalau dia tak makan langsung kunyit dan halia, ditakuti badan dia berangin ataupun luka dia lambat baik. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. Okey, kita teruskan dengan belalai gajah. Belalai gajah ni dia adalah untuk sistem pencernaan. Jadi untuk ibu-ibu yang selepas melahirkan, selalunya masalah sembelit ni biasa. Jadi kalau kita kata sembelit untuk ibu selepas melahirkan sampai takut nak makan, sampai takut nak makan, nak minum kerana takut susah nak buang air besar, ataupun takut nanti nak pergi buang air besar sakit, pedih. Jadi ini adalah, kita akan jadikan dia sebagai ulam, digunting secantik-cantiknya, dikemas elok-elok, ditaburkan atas nasi. Jadi insya-Allah tidak akan mengalami masalah pencernaan. Jadi saya terangkan herba-herba semua ni khasiatnya banyak, tetapi saya terangkan hanya sedikit untuk ibu-ibu, kegunaan ibu-ibu selepas melahirkan. Jadi ibu-ibu yang di luar sana sedang berpantang ataupun akan melahirkan anak tak lama lagi pada musim-musim PKP ni, maka carilah herba-herba yang rasanya bersesuaian, yang kita boleh jadikan amalan untuk makan di rumah dengan bersahaja secara alami. Jadi pembaikan tubuh kita pun secara semula jadi. Jadi tidak perlulah kita bersusah payah, cukup dengan hanya nasi, ikan bakar majagani, ayam bakar majagani dan juga ulam-ulam herba Melayu tradisional. Okey. Berikutnya adalah, ini nama dia selaput tunggul. Jadi selaput tunggul ni dia punya daun-daun dia kecil-kecil, halus-halus, dia berangkai-rangkai. Jadi ini bagus untuk immune system, pertahanan ataupun luka-luka, gatal-gatal. Selalu ibu kalau waktu berpantang ni, selepas dia mandi herba ataupun dia mempunyai kulit yang alergik, memang perkara biasa kalau gatal-gatal ni. Jadi daun ini membantu untuk mengelakkan rasa gatal dan juga dia mencuci darah. Jadi immune system pun jadi kuat. Jadi automatik bila kita menyusukan anak dengan herba-herba yang terpilih macam ni, makanya anak pun akan jadi sihat. Okey, berikutnya ialah daun bunga melo. Daun bunga melo ni selalunya kita masukkan dalam air mandi. Air mandi bagus lah untuk badan kita, supaya kalau kita dalam masa kita berpantang ni, kita punya badan memang berbau dengan darah haid, dengan macam-macam bau ada. Jadi kita gunakan daun melo ni untuk, satu kita boleh makan juga pucuknya, satu kita boleh guna untuk rebusan di dalam air mandian, ataupun kita boleh buat tangas, boleh buat tangas basah dan juga boleh buat tangas kering. Jadi perlu dikeringkan daunnya. Okey, berikut ialah susu Nabi merah. Ini memang namanya tu memang ni adalah pokok susu Nabi, tetapi susu Nabi yang berwarna merah. Jadi kalau dia ada dua, satu putih, satu merah. Jadi ini yang merah ya. Ini adalah sesuai untuk orang yang sakit otak, sakit sendi, sakit gap, dan juga untuk stroke ataupun lemak berlebihan, penenang. Ini makan ni tenang je. Jadi masalah sekarang banyak, rata-rata adalah mempunyai banyak masalah depression ataupun perlukan ketenangan. Di waktu-waktu COVID ni, makanya banyak macam-macam masalah yang perlu kita tanggung, yang perlu kita lalui. Jadi antaranya adalah kita gunakan herba ini sebagai mengurangkan, ataupun ini adalah salah satu alternatif. Dia tidak membaikkan, tetapi ia membantu mengurangkan. Okey, berikut ialah daun dukung anak. Daun dukung anak, namanya lagi dukung anak. Jadi tentulah kenapa nama tu diberi dengan nama dukung anak. Jadi pokok ni memang khas untuk orang-orang yang rasanya nak mencuba ikhtiar untuk mendapatkan baby, untuk mendapatkan zuriat. Jadi boleh diguna. Jadi pokok ni semua dia ada kegunaannya, daripada daun, daripada dahan, daripada batang, daripada bunga, daripada buah sampailah ke akarnya. Maka setiap kegunaannya itu ada dia punya terperinci cara-cara yang betul. Okey. Soalan lagi? Ada soalan lagi? Puan, dengan siapa untuk berhubung sekiranya ada yang berminat untuk dapat perkhidmatan percakapan selepas bersalin dari Zana Husna Fatih?
Okey. Saya untuk mendapatkan servis ataupun kami punya latihan ataupun servis penjagaan ibu bersalin, boleh gunakan boleh pergi kepada website saya iaitu Zuzana, www.zuzanapostnatalcare.com.my. Saya juga ada Facebook saya Zuzana Zul, dan saya juga ada saya punya IG Instagram untuk Brunei. Jadi kami ada tim yang ramai, jadi kami ada di setiap negeri dan termasuk Brunei, dan juga berikutnya kami akan ke Beijing. InsyaAllah kalau pintu Malaysia telah dibuka, kami akan terbang ke Beijing. Okey, berikut di dalam website tersebut ada nombor telefon untuk dihubungi, dan juga ada akan di-reply secepat mungkin insyaAllah. Okey. Berikut ialah daun pudina. Daun pudina ni khasiat dia memang bagus untuk merangsang. Jikalau rasa selalunya orang selepas melahirkan ni selalunya tak ada selera nak makan, tak lalu nak makan makanan yang sama sahaja setiap hari. Jadi daun pudina ni adalah untuk menambahkan selera makan, di samping bau-baunya. Kalau kita pergi ke kedai-kedai Arab ataupun kedai-kedai Iran, maka daun pudina ni tidak sah kalau tidak ada di sebelah kita punya makanan. Ikan bakar ke, ayam ke, nasi ke, memang ada di sebelah masakan kita tu. Okey, berikutnya ialah ini adalah ketumbar Jawa. Ketumbar Jawa ni nama pokok ni pun memang unik ni, ketumbar Jawa ni. Jadi merawat demam kuning. Jadi selalunya yang kata soalan tadi tu masalah demam kuning, ini adalah pokok ketumbar Jawa. Macam mana caranya untuk menggunakan ketumbar Jawa ni? Daunnya tu direbus, diramas-ramas, direbus, pastikan direbus ya, dan bila dah rebus tu biarkan air dia tu sejuk dengan sendiri, jangan ditambahkan dengan air lain. Contohnya tambah air untuk bagi sejuk, maksudnya kalau nak mandi baby pukul 7 kena rebus awal pukul 5 atau pukul 6 supaya air dia suam-suam, ngam-ngam untuk mandikan baby, cukup-cukup untuk mandikan baby. Dia tidak boleh dicampur dengan air biasa, air pipe. Kalau dah rebus air ni, daun ketumbar Jawa ni, maka gunakan daun ni saja, jangan dicampur lagi dengan daun lain. Begitu juga kalau kita beli herba-herba rempah ratus di kedai ubat Cina ataupun di Sensei, kita perlu rebus sahaja daun tersebut, jangan dicampur-campur lagi dengan air lain. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey. Berikut ini adalah temulawak. Temulawak ni adalah ulam-ulam. Daunnya tadi saya gunakan untuk balut ikan di sana. Ikan dan juga ayam. Ini adalah ubi dia, temulawak. Temulawak ni perlu kita gunakan kalau sebolehnya lah. Kita makan setiap kali kita gunakan sebagai ulam untuk ibu-ibu selepas bersalin. Jadi dia boleh buang angin, melancarkan peredaran darah, memanaskan badan dan juga menambah selera makan. Jadi temu ni sebenarnya ada banyak jenis ya, ada 2-3 jenis. Temu lawak, temu pauh, temu ering, dan macam-macam temu lagi ada, dan berwarna-warni. Jadi boleh tahu bahawa kita akan kalau rasanya nak cuba tu, tak semestinya orang yang semasa dalam pantang, orang yang tidak berpantang pun boleh makan juga. Okey, berikutnya ialah ini paling favourite, daun kapal terbang. Daun kapal terbang ni memang kalau saya semasa kecil dahulu, saya memang gunakan daun ni kalau terluka. Jadi diramas-ramas, kemudian ditampal-tampal di tempat luka tu. InsyaAllah luka cepat baik, darah akan berhenti, dan selepas itu gatal pun hilang. Jadi daun kapal terbang ni nanti kita akan gunakan untuk perut ya, untuk mengepiskan perut juga. Jadi kita akan gunakan sedikit kapur dan juga limau untuk tampal di bahagian perut untuk mengepiskan perut dengan cepat. Okey, berikutnya ialah daun mengkudu. Daun mengkudu ni memang sinonim ya, kalau kita menggunakan batu tungku untuk menungku. Tungku ni proses dia sebenarnya kalau semasa dalam pantang bukan sekali sehari, bukan 2 kali sehari. Semasa berpantang ni kalau boleh 3 kali, 4 kali sehari. Bila rasa lega, rasa lapang je bertungkulah. Maka tungku tu sepatutnya kalau di negeri Kelantan ni, tungku ni memang pada saya, yang saya tahulah, tungku ni memang favourite. Jadi kenapa kita gunakan daun mengkudu? Kerana daun mengkudu ni dia adalah menyembuhkan luka yang cepat.
Jadi kita balut dengan batu, kita letak herba-herba yang terpilih. Contohnya kita letak halba, batu sauda, kan kita balutkan dengan batu ni. Kemudian kita wrap dan juga kita ikat dan kita boleh tungku seluruh badan ibu yang melahirkan tu. Okey. Ini adalah daun keladi candik. Daun ini jarang-jarang dijumpai, tetapi setahu saya di negeri Kelantan memang banyak daun keladi candik ni. Ya, daun keladi cantik ni, kalau yang daun mengkudu tadi tu, dia membaikkan luka. Boleh juga direbus daun ni, minum air dia. Tetapi ini keladi candik ni, dia merawat luka double, triple. Maksudnya 3 kali ganda daripada daun mengkudu. Jadi ini memang terkenal dan telah disiasat ataupun telah diuji oleh di luar-luar negara, bukan saja di Malaysia, di luar negara, bahawa dia adalah penyembuhan luka luaran dan juga dalaman yang berkali-kali ganda. Jadi daun candik ini kita akan gunakan juga, boleh digunakan untuk balut batu tungku. Balut batu tungku dan juga letak herba-herba yang terpilih dan dibalut dengan kemas. Okey, berikutnya ini adalah batu tungku. Batu tungku yang selalu kita gunakan. Okey, dan ini adalah nenas batu. Jadi nenas batu ni dia ada banyak saiz. Di Malaysia pun ada, tetapi kalau yang besar-besar macam gini selalunya ada di luar Malaysia. Contoh ni di negara-negara UAE, Arab, di negara Arab. Jadi selalunya nenas batu ini direbus untuk mereka yang untuk kemaskan peranakan ataupun untuk memperkemaskan cembul Fatimah mereka. Jadi di sini bahawa nenas batu ni untuk menjarangkan juga kita punya zuriat ataupun tak nak dapat anak dah. Jadi berhati-hatilah menggunakan nenas batu ni. Okey, berikut ialah daun-daun untuk rebusan mandian. Rebusan mandian ni kita ada daun pandan, kita ada serai wangi, kita ada daun mengkudu, kemudian kita ada daun moringa juga, dan juga kita ada beberapa jenis daun yang lain juga. Okey. Okey, ada soalan berikutnya? Adakah ilmu ini terpakai kepada mereka yang mengalami keguguran dan adakah perlu berpantang seperti biasa? Okey, untuk mereka yang mengalami keguguran, jadi keguguran ni ada berapa trimester, sama ada dia mengandung sebulan ataupun 2 minggu dia gugur, atau dia mengandung 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Jadi untuk pembaikan dalaman untuk orang keguguran ni, boleh gunakan herba yang sama, boleh menggunakan makanan berpantang yang sama, sebab pada fahaman saya ibu yang keguguran ni seperti buah mangga yang kurang masak jatuh ke tanah, jadi getahnya tu jatuh kena pada dahan, kena pada batang, kena pada daun-daun semua. Jadi proses pemulihan tu sangat perlu. Jadi tidak kata proses keguguran tu tidak perlu buat apa, tidak, malah dia kena jaga lagi baik, lagi kuat, lagi berpantang seperti orang yang melahirkan. Orang yang melahirkan penuh 9 bulan ni seperti buah mangga yang dah cukup masak. Jadi bila dia jatuh tu tidak ada apa-apa gangguan, tidak ada getah-getah yang sangkut pada pokok-pokok atau daun, berbeza dengan orang yang keguguran. Okey, berikut ada soalan? Tak ada. Okey. Jadi lupa ya, saya nak kenalkan, ini pembantu saya, Cik Siti Roslaini, dan ini Halina. Jadi mungkin Halina boleh terangkan sedikit petua untuk ibu bagi mempercepatkan luka dalaman baik. Apa campurannya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halina. Saya nak kongsi sikit tip-tip untuk ibu-ibu yang lepas bersalin. Kita mesti amalkan setiap 1 hari 2 kali sehari untuk mandi herba. Daun-daun di sini kita boleh lihat ada daun temu, ada daun sirih, ada daun lengkuas, Serai, daun pandan, daun serai, serai wangi ya. daun serai wangi. Semua campuran ni untuk elok untuk kesihatan ibu-ibu selepas bersalin, kerana dia akan menaikkan semangat ibu-ibu bersalin. Biasanya ibu-ibu bersalin ni dia rasa macam lemah, tiada tenaga. Biasa kalau bangun-bangun daun herba tu dia rasa macam naik aura kan. Naik semangat. Naik semangat. Jadi kita punya okey.
Jadi kita punya jadi kita punya ni jadi kita punya khusus untuk daun-daun ni adalah untuk memulihkan semangat ibu. Begitu juga semasa penyediaan makanan juga cara penyediaan makanan tersebut, bagaimana kita nak hidangkan nasi dan juga ikan dan juga lauk tu, bahagian mana yang perlu kita bagi kepada ibu tu, maka semua tu ada cara dan juga ada tertibnya. Seperti kalau kita dengar bahawa kalau perempuan ni dia punya herba-herbanya banyak nama-nama Fatimah. Dia ada cembul Fatimah, dia ada kacik Fatimah, dia ada sarung Fatimah, dia ada genggam Fatimah. Kalau lelaki tu dia ada Ali, ada tongkat Ali. Jadi kenapa Fatimah? Jadi Fatimah tu adalah untuk wanita, untuk perempuan. Lelaki tu adalah Ali. Okey. Jadi nanti kita akan tunjuk juga beberapa resepi untuk minuman herba ibu berpantang. Semoga dia memang bagus untuk penyembuhan dalaman. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Okey, berikutnya kita akan terus ke segmen ikat bengkung Jawa 10 meter. Okey, kita sini. Okey. Okey. Okay, ikat bengkung Jawa 10 meter ni kita punya ramuan yang kita perlukan pertama ialah kapur, kemudian daun limau, daun limau dan juga limau limau yang telah diperah, dan juga kain bengkung 10 meter. Kain bengkung Jawa 10 meter ni memang dia punya, kenapa kita kena guna kain bengkung Jawa 10 meter? Kenapa kita tak gunakan kain bengkung biasa putih je? Okey, kalau untuk tim saya Zuzana Postnatal, saya akan gunakan bengkung Jawa kerana ia cepat. Proses pemulihannya cepat. Contoh okey. Jadi contoh sekarang ni adalah customer saya, pelanggan saya, contoh. Okey, ini adalah kain Jawa 10 meter. Okey, Cina tolong. Okey. Ini adalah cara-cara ni. Sebelum itu di bahagian perut pelanggan ni, kita dah sapukan kapur dan juga limau, dan juga kita tampalkan dengan daun kapal terbang supaya proses penyembuhannya cepat dan dia akan rasa pulih dengan cepatlah. Okey, ini adalah cara biasanya kita akan ikat bengkung ni. Pastikan dia punya belakang, pastikan dia punya bahagian belakang tu betul-betul di bawah punggung. Saya simpan. Kan kita akan ikat di bahagian sini. Macam mana untuk mengukur dia punya kain ni? Jadi kita kena pastikan bahawa yang hujung ni dongak di bawah lah, di bawah tengkuk. Okey, right. Okay. Rapat kaki, pastikan dia rapat kaki. Kalau separuh terapis, dia akan ikat dulu ibu ni dengan kain kat sini, kain batik. Sebab semasa berdiri pakai bengkung Jawa ni memang kena berdiri. Ikat dulu kain batik di sini supaya bila dia berdiri peranakan dia tak jatuh. Jadi contohnya telah diikat lah di sini. Dan berikut ialah caranya. Okey, tarik. Okey. Dan okey, right. Lina, jap. Pusing. Selalunya saya akan gunakan semasa ikat ni, saya akan letak kain ni di hujung ni di bahu saya. Supaya apabila kita mengikat tu, kerja dia agak rumit, tetapi dia punya kesan tu memang sangat-sangat baik, sangat-sangat mujarab. Dah Lina, tarik. Okey. Okey, lepas. Okey. Tarik. Okey. Awak lilit belakang. Okey. Pastikan kemas ya. Awak kena tarik tegang. Benda tu. Okey. Pas 2 kali ya. Okey.
Alright. Okey, pas. Okey. Pas. Cek. Okey. Alright, tarik. Okey. Okey, lepas. Okey. Okey, tarik. Okey, lepas. Okey. Dan tarik. Okey dah. Okey. Right. Tekan. Okey, tarik. Okey. So yang hujung ni selalunya kita akan ikat dengan ikat dengan pin. Okey. Okey, pusing belakang. Okey. Ini adalah contoh ikatan bengkung Jawa. Jadi selalunya kalau ikatan ni dibuat dengan cara yang betul, maka kita tidak akan ada rasa nak pergi toilet, nak pergi buang air kecil atau buang besar. Apabila kita buka, baru ada rasa nak pergi buang air kecil. Itu adalah pemakaian bengkung yang betul. Kalau pemakaian bengkung tidak betul, ada rasa juga nak pergi toilet walaupun dah pakai bengkung. Okey, macam mana rasa Sisar? Okey. Kemas. Okey. Jadi kalau kita pakai bengkung ni setiap hari untuk ibu berpantang selama 44 hari, insya-Allah dalam masa sekejap je perut akan kempis dan juga badan akan sihat. Ada soalan? Ada. Ya. Okey, jadi berikutnya saya akan hidangkan makanan yang dimasak tadi tu kepada ibu yang selepas ibu yang berpantang lah. Kita akan tunjukkan teknik macam mana untuk menghidangkan makanan. Okey, ambil pinggan. Okey. Jadi mungkin boleh fokus gambar nasi ni yang telah dimasak. Okey. Bismillah. Jadi kalau mengikut petua orang tua-tua, apabila nasi dimasak, perlu dihidangkan dahulu kepada ibu yang sedang berpantang. Jadi kalau boleh di bahagian atasnya. Okey. Di bahagian atas di bahagian atas tu untuk ibu dahulu. Jadi selepas itu sebab kita dah ambil di bahagian atasnya, tu ini sepertinya macam nak memberi semangat nasi Okey, bahagian atas. Okey, di bahagian atas. Dan okey. Right. Dan lepas tu bolehlah dikacau seperti biasa. Okey. Right. Ikan, lauk, dah hidang, lauk, angkat ayam. Okey. Bahagian atas. Jadi ini adalah nasi. Ambil kerusi, duduk, ibu duduk. Dan berikut adalah sedikit ini adalah sedikit resepi yang saya kongsikan daripada sahabat saya.
Mungkin dia sedang online juga sekarang ni. Nur Farahim Jamsari, dia ada resepi yang saya kongsikan, iaitu buah pala. Serbuk buah pala. Kemudian kita letakkan suku sudu di dalam gelas. Kemudian kita tuangkan air. Contoh air suam Okey, jadi apa fungsinya buah pala ni? Memang bagus, membanyakkan susu. Yang paling penting dia membanyakkan susu, dan yang kedua dia melancarkan darah. Jika ada lemak, minyak ke apa ke, insya-Allah dia boleh detox sekali. Jadi ini adalah hasil nasi lemuni yang telah siap dimasak. Di sini juga kita ada telur ayam kampung separuh masak juga. Memang juga kita sinonim diletakkan dengan kunyit lah untuk makan. Okey. Ini berikut adalah ikan dan juga ayam bakar yang telah siap dimasak. Ikut adalah hasilnya. Okey, ini adalah pandan. Dan minta ni kita punya ni ambil kursi makan, duduk sini. Okey, duduk. Okey. Okey, boleh rasa sikit CSR. Jadi kita minta kita punya pelanggan ni rasa. Itu adalah air buah pala, air daripada serbuk buah pala yang bagus untuk membanyakkan susu. Ya. Ada soalan? Satu, pakai bengkung ini semasa hari atau ada masa tertentu? Okey, ada satu soalan, iaitu adakah pakai bengkung ni semasa hari siang ataupun selama proses berpantang? Sebaiknya selama proses berpantang. Jadi selalunya kalau orang berpantang ni dia tak boleh ada satu jenis je ataupun satu helai je daun kain bengkung. Dia perlu ada berelai-elai sebab dia perlu pakai sepanjang hari, siang dan malam. Jadi kita kena ada banyak. Selama 44 hari tu kalau boleh kita ada lebih daripada 2-3 helai. Sebab kita perlu berbengkung ni pada pagi sampai tengah hari. Tengah hari kita buka, mungkin kita pergi ke bilik air. Lepas itu kita pakai balik sampai ke petang. Petang kita buka selepas makan. Pastikan semasa makan perlu pakai kain bengkung. Okey, kain bengkung perlu dipakai semasa makan. Semasa makan memang kena ada kain untuk tutup perut kita. Kalau tidak nanti perut tu akan kembung. Okey, berikut soalan. Ada soalan macam mana? Kita punya pelanggan sedap tak? Tak ada rasa pahit apa? Tak ada rasa pahit? Orang muda pun boleh terah. Tak ada rasa pahit. Orang muda pun macam orang tak berpantang pun boleh cuba makan. Dia bagus untuk mana yang ada masalah peranakan bengkak, peranakan yang terutamanya mereka yang caesar. Sebab sewaktu caesarean selalunya kita tak dapat berpantang dengan cara yang baik ataupun cara yang betul. Jadi kita punya rahim, kita punya peranakan kadang-kadang tidak pulih sepenuhnya. Jadi dengan adanya pemakanan berpantang dan juga lauk-lauk yang kita gaul, kita perap dengan rempah-rempah ratus, jadi ia membantu mempercepatkan proses. Jadi masakan yang macam ni yang simple, jadi kita boleh buat sendiri di rumah. Jadi tidak ada istilah misal kata tidak cukup bajet ataupun kewangan untuk mengambil confinement lady di luar, ataupun bajet tak banyak sehingga 44 hari, mungkin hanya seminggu, boleh gunakan teknik ataupun rawatan cara begini untuk pemulihan diri sendiri. Okey, berikut ada soalan? Satu lagi. Adakah amaran pemakaian bengkung ini boleh diaplikasikan dengan mereka yang nak badan cantik? Okey, selain daripada bengkung ni untuk ibu yang melahirkan, boleh juga pakai kepada orang yang tidak berpantang. Cuma agak rumit sikitlah kena pakai
kena pakai sendiri ataupun kena ada pembantu untuk ikat, maka lagi baguslah untuk mereka yang slimming, yang perlukan kurus, rawatan-rawatan yang untuk rawatan untuk pemulihan, yang perlu tidak perlu keluar daripada rumah, hanya perlu duduk di rumah sahaja. Waktu-waktu PKP ni, waktu-waktu musim COVID ni, mungkin kita agak susah untuk keluar mendapatkan rawatan di spa, salon ataupun pusat slimming century, slimming beauty ya. Jadi mungkin rawatan cara macam ni untuk orang yang tidak berpantang pun dia boleh gunakan untuk menguruskan badan, untuk proses penyembuhan. Okey, ada berikut, ada soalan? Di mana dijual kain bengkung Jawa? Okey, soalan yang bagus ni, di mana ada jual kain bengkung Jawa. Jadi saya ambil kain bengkung ni di Indonesia, di Surabaya. Jadi memang kami bawa daripada Surabaya. Ada banyak jenis kain bengkung, tetapi setelah saya cuba banyak-banyak jenis kain, saya rasa yang saya bawa daripada Surabaya tu tidak seperti apa yang ada di pasaran yang lain lah. Jadi kalau misal kata ada yang berminat, boleh hubungi saya untuk mendapatkan bengkung Jawa ni secara borong ataupun secara pukal. Kerana saya pun ambil di Indonesia sana pun secara pukal. Dan bengkung Jawa ni sebenarnya dia bukan hanya ada 10 meter. Dia ada lagi panjang pun ada lagi. Cuma di Indonesia orangnya kecil-kecil di sana. Jadi pendek-pendek. Tetapi untuk saya, pada pelanggan saya di Malaysia ni, selalunya saya akan jahit daripada 10 meter tu, saya akan jahit dari 2. Ataupun saya akan tempah di kilang di Surabaya untuk dapatkan benda tu lagi panjang, 20 meter ke 30 meter. Contohnya kalau saya, saya ada customer yang bukan Melayu. Contohnya daripada Zimbabwe, daripada India, from India, Sri Lanka. Jadi mereka ni badannya selalunya besar. Jadi saya akan buat kain bengkung ni, saya akan buat 2-3 helai untuk sekali pakai. Jadi kualiti kain tu insya-Allah dia tidak mudah koyak, dia tak putus dan dia bagus. Dia memegang perut tu. Okey, berikut ada soalan? Minta resepi. Resepi apa yang nak minta tu? Ada banyak resepi, iaitu resepi ikan, resepi ayam, resepi nasi lemuni. Boleh hubungi saya ataupun masuk dekat website saya. Saya akan hantar resepi tu secara dengan terang lah, dengan nyata dan juga supaya faham. Okey. Berikut ialah sedikit pengetahuan tentang susu ibu. Jadi selalunya kalau ibu yang pertama kali melahirkan anak, memang selalunya kurang susu ataupun susu tak keluar. Jadi selalunya dia dah give up dah. Dia dah putus harapan, tak ada semangat. Tak payahlah bagi susu ibu, kita bagi formula saja. Tapi sebenarnya kalau untuk ibu yang baru melahirkan tu, urut dulu. Urut, bagi pemakanan yang sihat. InsyaAllah susu akan keluar dengan banyak. Okay, dan juga resepi ni lah contohnya, buah pala, nasi lemuni dan juga rempah ratus yang terpilih lah untuk menambahkan susu ibu. Ada soalan lagi? Ada khusus kas untuk performance care? Ada. Saya ni di bawah Kementerian Wanita ataupun Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Kelantan. Memang kami ada khusus khas untuk confinement lady ataupun confinement care. Jadi postnatal and confinement lady, kita perlu tahu bahawa postnatal tu sebenarnya skop dia besar. Confinement lady ni seperti Chinese confinement lady, Indian confinement lady. Jadi confinement lady ni adalah menjaga makanan ibu, menjaga baby, menjaga herba-herba mandian dan juga herba-herba pemakanan. Itu adalah confinement lady. Confinement lady ni seperti orang Cina di Malaysia ni, dia bayar paling kos untuk menjaga itu saja, menjaga makanan, menjaga baby siang dan malam, menjaga herba-herba mandian. Satu bulan 28 hari, bukan satu bulan ni, 28 hari sahaja 7,000 ke 10,000 dia punya bayaran tersebut. Tetapi kalau ada postnatal care, postnatal ini dia merangkumi penjagaan breastfeeding, penjagaan kesihatan dan juga urut, tungku, bengkung. Jadi kalau ada penjagaan seperti itu, memang lagi luas dia punya scope of work. Jadi confinement lady tu kita kena jangan salah faham bahawa confinement lady adalah
satu kerja yang berlainan. Postnatal adalah satu perkara yang berlainan. Tetapi boleh jadi dua bidang tu kita buat sekali untuk satu orang customer. Okey. Jadi boleh hubungi JPW Negeri Kelantan jika berminat untuk attend kursus ni, untuk hadiri kursus ni, boleh berurusan dengan pejabat JPW Negeri Kelantan. Berikut. Tak makanan yang sesuai bagi ibu semasa bayi kuning. Okey, makanan yang sesuai semasa bayi kuning. Makanan yang sesuai untuk bayi kuning ni ataupun kita panggil demam kuning, jaundice. Jaundice ataupun demam kuning lah. Jadi selalunya baby yang kuning ni kita tak boleh panas. Dia tak boleh dalam suasana panas. Maksudnya kita tak boleh, kalau pagi setengah, kalau orang zaman dahulu kala tu, dia suka jemur baby dia waktu pagi, matahari naik. Bukan matang, tidak lagi sebab adanya pencemaran udara, COVID semualah sebagainya. Jadi makanan yang bagus adalah makanan yang sejuk sikit. Contohnya adalah banyakkan minum sup, sayur supaya dia boleh, ikan semua sama, cuma kurangkan halia dan juga kunyit. Okey. Dah ada soalan lagi? Ada banyak soalan ni. Okey, mungkin masa kita pun dah hampir habis. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak JPW Negeri Kelantan kerana memberi peluang kepada saya, tim Zuzana Postnatal Care and Beauty House, untuk merealisasikan kita punya DIY, untuk merasikan kita punya DIY pada hari ini supaya ia menjadi satu idea untuk ibu-ibu yang sedang berbantang sekarang ataupun akan berbantang merawat diri sendiri. Okey, dengan bajet yang kurang ataupun dengan keadaan COVID-19 yang semakin kita doakan supaya semakin kurang, dan juga memberi semangat kepada ibu-ibu ini boleh berbantang dengan sendiri dan dijaga oleh diri sendiri. Okey, jadi saya kenalkan pembantu saya. Terima kasih kepada semua pembantu saya, Nur Asma, Cik Siti Roslaini,